Ramadan Karim buat semua anak-anak tahun 4. Jadi pada hari ini bersama dengan Ustazah, kita akan belajar mata pelajaran sirah. Dan topik pada hari ini kita akan sambung tentang perjanjian Hudaibiyah. Topik pertama kita pada hari ini mengenai kesan perjanjian Hudaibiyah. Kesan pertama perjanjian Hudaibiyah ialah selama 10 tahun gencatan senjata membolehkan Rasulullah SAW menyebarkan syiar Islam lebih luas lagi. Anak-anak tahu tak apakah maksud gencatan senjata? Gencatan senjata membawa maksud damai sementara, iaitu pihak Islam dan juga musyrikin Mekah bersetuju untuk berdamai tanpa melibatkan peperangan selama 10 tahun. Dan selama tempoh tersebut, orang Islam dan juga orang musyrikin Mekah tidak boleh bermusuhan. Ini adalah perjanjian Hudaibiyah yang awal-awal mereka setujui. Tapi adakah pihak musyrikin Mekah tepati? Nanti saya akan cerita selanjutnya. Kesan yang kedua pula, orang Islam bebas berkawan dengan orang yang bukan Islam. Dan ini dapat memaparkan nilai-nilai Islam kepada orang bukan Islam. Seterusnya, kesan ketiga ialah membolehkan Rasulullah SAW menghapuskan segala saki-baki orang Yahudi yang membuat pakatan sulit dengan musyrikin Mekah. Dan yang seterusnya, kesan yang keempat ialah orang Islam dapat memperkemaskan lagi kehidupan mereka. Orang Islam ni bebas kan? Dah tak ada berperang-perang, orang musyrikin Mekah dah tak ada kacau semua, jadi mereka pun dapat memperkemaskan lagi kehidupan mereka. Seterusnya, akhir sekali kesan perjanjian Hudaibiyah ialah ia dapat membolehkan Rasulullah SAW dan orang Islam mengerjakan umrah dengan aman dan damai. Seterusnya pula, kita pergi kepada kepentingan perjanjian Hudaibiyah ada 5. Yang pertama, ia membuka peluang kepada orang Islam untuk menunaikan ibadah haji pada bila-bila masa. Yang kedua, dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ni, dakwah Islam semakin tersebar. Dan yang ketiga pula ialah pengislaman tokoh-tokoh penting Quraisy, kan? Orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Sebagai contoh, pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid Al-Walid, Amr bin Al-As dan Uthman bin Talhah, dan telah menjadi ikutan kepada keramaian orang-orang Arab Quraisy yang lain untuk masuk Islam juga. Seterusnya, yang keempat, ketokohan dan kebijaksanaan Rasulullah. Kerana ia dapat melambangkan yang bahawa Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin yang amat dikagumi. Dan yang kelima pula ialah negara Islam Madinah diiktiraf dan makin kukuh. Perjanjian Hudaibiyah ini menunjukkan orang-orang Arab Quraisy telah mengisytiharkan kerajaan Islam di Madinah. Okey, anak-anak semua, ada 5 kepentingan perjanjian Hudaibiyah yang telah Ustazah kongsikan. Dan seterusnya, apakah kesimpulan yang boleh kita dapat melalui perjanjian Hudaibiyah ini? Antaranya ialah perjanjian Hudaibiyah telah dicabut selepas 2 tahun perjanjian ini ditandatangani. Siapakah yang cabul? Nak tahu siapakah yang mencabut perjanjian Hudaibiyah ni? Anak-anak kena ikuti kelas seterusnya mengenai pembukaan semula kota Mekah, Fathul Mekah, yang akan Ustazah kongsikan pada minggu seterusnya. Jadi seterusnya, Angkatan Tentera Rasulullah menuju ke Mekah dan berjaya menguasai Mekah semula tanpa pertempuran yang besar. Yang ini semua saya akan ceritakan dalam tajuk baru nanti insya-Allah. Jadi setakat ini saja tentang perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar. Insya-Allah mudah-mudahan anak semua dapat faham apa yang dipelajari hari ini. Alhamdulillah, setakat ini sahaja kelas kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu di masa yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua.